لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Jiran, apa perasaan anda sekiranya anda tahu yang rumah di sebelah anda itu berhantu? Apa perasaan anda bila anda tahu rumah sebelah awak tu ada kisah-kisah seram yang pernah berlaku? So malam ni kita nak cerita sikit pasal apa perasaan jiran bila duduk sebelah rumah tu. Banyak cerita sebenarnya, tapi this two is the best so far. Jangan lupa like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan dulu intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, so kita nak cerita pasal jiran Biasa kita cerita pasal orang yang duduk rumah hantu. Of course lah, bila jumpa hantu macam-macam cerita dia yang berlaku. For this one, kita nak kupas sendiri. Bila kita sendiri tinggal bersebelahan dengan sebuah rumah yang mengandungi 1001 kisah. Apa perasaan kita? Kan, yang orang kat dalam rumah tu nampak hantu mesti lari. Kita ni, jiran dia ni, apa nak buat ni? Okay guys, untuk cerita yang kali ni Acap nak bercerita pasal kampung halaman Acap sendiri. Okay, kalau yang mana korang tahu, Acap ni orang jengka 2. Mak Acap lah orang jengka 2. And kami balik kampung lah kan, bila raya apa semua. So bila balik kampung ni, kita orang dapat satu kisah daripada orang-orang kampung melalui pakcik Acap, yang which is memang rapat gila lah orang-orang kampung situ. Termasuk nenek Acap juga. Dia orang bercerita tentang perihal satu rumah ni, kewujudan satu rumah yang selang 2 rumah je sebenarnya daripada rumah nenek Acap. 2 rumah je. Rumah nenek, 1 rumah, 2 rumah. Itu rumah dia. 3 lah. Rumah yang ketiga lah selepas 2 rumah. So, and Acap masih lagi boleh nampak rumah tu sampai hari ni. Maknanya aku keluar rumah je, aku dah boleh nampak dah rumah tu. Senang cerita. Sebab rumah kampung ni kan dia orang bukan ada tembok pun. Dia orang ni just pakai pagar yang bulat-bulat tu je. So maknanya kau keluar, kau akan nampak terus ke rumah tu. Okay, nak jadi cut it short, rumah ni dia ada mak dengan ayah je yang duduk, which is 2 orang tua ni. And kedua-dua orang tua ni pun dah meninggal dunia. Dan Acap difahamkan yang rumah tersebut juga dikosongkan dan disewakan kepada orang lain kerana anak-anaknya sendiri pun tak berani nak tinggal dekat rumah tersebut. Okay, kita cerita dulu pasal rumah tu. Rumah tu kalau daripada luar kau nampak macam biasa je, rumah papan biasa. Memang tak ada apa yang creepy pun. Tapi bila Acap dengar cerita ni datangnya daripada pakcik Acap, dan Acap ingat pakcik Acap macam macam mana, storyteller yang saja-saja nak buat seram, nak memeriahkan keadaan. Tak, nenek Acap pun cerita benda yang sama. Takkan nenek Acap peminat Acap pula kan, dia nak cerita-cerita tu. Tapi this is real. Bila Acap dengar apa yang nenek Acap cakap, Wan lah, kita panggil Wan cakap, baru kita macam, oh okay, so benda ni real lah man. Okay, diorang ni orang kampung kalau rewang ke kenduri kendara kan, orang kahwin dan sebagainya, diorang akan pakai mingkam mangkuk diorang sendiri. Which is diorang kumpul duit kutu sama-sama apa semua, and diorang pilih pirak mangkuk, pirak belanga, and then diorang akan simpan dekat satu rumah. Satu rumah. So maknanya bergila-gila lah. Contoh macam anak kau kahwin, simpan kat rumah kau dulu. Macam tak bulan ni anak aku kahwin, simpan kat rumah aku pula. Ada macam tu. Nak jadikan cerita sampai yang terakhir adalah di rumah tersebut. And then memang benda tu disimpan dekat bawah rumah itu, barang-barang pinggan mangkuk belanga ni semua. Dan sampai ke hari ni tak dipakai. Sebab siapa-siapa yang keluarkan apa-apa daripada rumah tu pasti akan kena. Macam tu lah lebih kurang. And bila barang tu dekat situ dan sampai ke sekarang lah, tak sampai sekarang benda tu tak diusik, kerana kedua-dua orang tua tu pun dah meninggal dunia kan. Kita nak minta permission siapa? Takkan nak minta permission orang yang sewa tu apa semua. Okay guys, so cerita dia bermula macam ni. Apa yang nenek Acap cerita adalah berkenaan dengan pasangan suami isteri ni. Laki dia ustaz dan dia dengan ada seorang bini dekat rumah, and diorang tinggal lah macam biasa. And of course lah guys, kita sebagai penyewa, kita masuk ke dalam rumah tersebut, kita mesti nak masukkan barang kita, betul? Kita nak masukkan barang kita. And then adalah beberapa barang-barang lama dekat dalam rumah tu nak dipindahkan keluar.
nak dipindahkan keluar. So jadikan cerita, ustaz ni pun kemas, masuk rumah tu, masukkan barang dia, and then dia keluarkan beberapa barang yang ada dekat dalam rumah tersebut, termasuk satu robok besar yang berada dekat bahagian belakang rumah tu. Okay, belakang rumah tu ada satu gobok besar, and then dia alihkan keluar untuk dia pindahkan lah, sebab benda tu macam semak kat dalam rumah tu. Hari ni dia buat guys, malam dia tidur, besok siang dia bangun, gobok tu dah ada balik dekat tempat asal dia. Ini bukan main-main mat, ni serius. Nenek acap cerita. Gobok tu bukannya ringan-ringan nak angkat kan, dia perlukan kekuatan seorang lelaki lah untuk angkat. Tapi siapa yang bawa masuk? Nak jadikan cerita, besok tu dia keluarkan balik guys, gobok tu. Dia keluar balik, dia letak kat tepi rumah dia, and then malam tu dia berjaga. Dia nak tengok gobok tu siapa yang masuk kan. Ada orang nak takut-takutkan dia ke apa. Dia pun duduk kat area beranda rumah dia, dia sandar, and then dia tengok keliling. Dalam pukul 2 pagi guys macam tu, dia terlihat ada sosok seorang wanita berjalan pergi ke arah robot tersebut. Dia pun usah, and then dia pun turun daripada beranda dia tu untuk pergi ke arah almari tu, untuk dia make sure siapa perempuan tu. And bila dia turun ke bawah dan dia pergi ke arah tu, dia terperanjat mat, sebab perempuan yang ada dekat gobok tu adalah isteri dia. Yang masalahnya, isteri dia peluk gobok tu, angkat, bawa masuk dalam rumah pada pintu belakang. Member ikut. Dia usah daripada jauh. Dia tengok bini dia letak kat gobok tu kat tempat asal, dia pun berlari ikut depan. Dia masuk dalam bilik. Betul mat, bini dia tak ada dalam bilik. And dalam satu ketika macam tu, bini dia tiba-tiba masuk dalam bilik, baring, tidur. Macam mengigau. And then habis malam tu, dia pun tidur lah. Habis malam tu, dia tak naklah cerita kat bini dia besok tu. Dia tak cakap apa-apa kat bini dia besok tu. Tapi dalam diri dia masih ada lagi ketakutan apa yang dia nampak pada malam tersebut. Okay, so dia niat malam tu dia nak buat solat hajat. Dia nak buat solat untuk peninding diri lah, lebih kurang macam tu. Dia buat seorang diri. Time dia semayang tu, kau tahu tak, kat rumah tu kita kan ada yang plug, letak ayat-ayat tu, yang kau letak soket, kau play, lepas tu ada a'udzubillahi minasyaitanir yang tu kau tahu kan. Dia kata masa dia tengah doa, dia tengah baca apa semua, tiba-tiba benda tu jatuh, pecah. And then bila dia pergi tengok ayat tu, dia tengok kat belakang tu ada 3 hole kan. Dia kan ada macam apa tu, dia punya soket tu dia nak masuk tu kan. Tiga-tiga ni patah mat dan jatuh ke bawah. Masalahnya kalau benda tu lama reput baru boleh jadi, tapi dia baru beli benda Allah tu, masalah dia. And dia nampak macam seolah-olah benda tu kena, faham tak, tepis jatuh ke bawah lah. Time tu member dah seram lah, member dah seriau. Tapi dia relax lagi. Sampailah satu ketika ni guys, menurut mereka, dia kata dia nampak ada jelmaan yang berada dekat penghujung rumah. Rumah tu ada 4 tiang. Dekat 2 penjuru rumah, dia orang nampak ada satu lembaga menyerupai seorang perempuan, dan seorang lagi menyerupai seorang lelaki sedang berdiri dekat situ. Aku tak tahu lah macam mana nak cakap. Menggamang sial aku cerita pasal benda ni. Sebab itu apa yang nenek Acap cakap lah. Mungkin apa yang kau dengar ni macam dah Acap ni cerita macam tak ada build up. Memang cerita ni tak ada build up kan. Sebab nenek aku yang cerita. Ini aku cerita balik dengan korang. Okay, nampak jelmaan tu. So makin lama dia nampak macam makin lama makin diganggu. Dan dia orang decide untuk keluar daripada rumah tersebut. Keluarnya dia orang daripada rumah tu 3 bulan mat. Rumah tu tak ada orang huni, tak ada sesiapa yang ada dekat dalam tu. Ini cerita orang kat dalam rumah tu tau. Orang kat dalam rumah tu. Lepas ustaz dia nak belah. Okay, relax. Kat sebelah tu aku dah cakap kan, dia ada rumah. Ada seorang akak ni, nama dia Akak Ayu. Dia tinggal dekat sebelah rumah yang aku katakan berhantu tu. Okay, rumah tu guys dah 3 bulan kosong. Aku cakap lepas ustaz tu keluar. Pada malam yang pertama selepas sahaja ustaz tu keluar, dia dengar ada orang tengah mandi dekat dalam rumah tu. Rumah kampung mat, memang kau boleh dengar punya, sebab dekat gila. Dia dengar ada bunyi air,
dia dengar ada orang bersiul dekat dalam rumah tu pada malam pertama. Malam kedua, ketiga, keempat juga begitu. Kadang-kadang dia nampak ada lampu dekat dalam rumah tu menyala. And dia pun ada cakap dia pernah dengar orang masak-masak. Dan dia pernah nampak ada kelibat orang seolah-olah sedang sidai baju dekat sebelah tu. Tapi dia duduk dengan family dia. Dia cakap satu je, selagi kau tak kacau aku, it's fine, okay. Sampailah ada satu malam ni, mereka dekat kampung tu waktu tu blackout, pum, tak ada lampu. So Kak Ayu dengan family dia ni keluar ke depan rumah untuk makan dekat kawasan depan laman rumah dia. Macam agak besar sikit, ada space. And then dia bentanglah meja, dia letaklah makanan, ada telur dadah apa semua. And dia pacak lilin dan juga lampu kampung tu, lampu minyak tu kan, dia pacak situ. So tengah makan, dia pun borak dengan anak dia apa semua. And waktu tu guys, dia kata dia terdengar ada bunyi siulan yang halus sangat dekat sebelah rumah tu. Tapi dia abai kan. So dia borak. Sampai satu ketika anak dia kata, Mak, ambil lah gambar, kita hantar dekat nenek. Dia kata macam tu. So si Ayu ni pun dengan spontannya angkat phone dia dan dia pun selfie, kecekak dengan anak-anak dia, family dia lah semua. Guys, guess what guys, dalam gambar yang Ayu ambil tu, dia ternampak sesuatu yang mulanya dia tak sedar pada malam tersebut. Tapi pada esok harinya bila dia tengok balik gambar tu, dia sendiri terberanjat. Sebab dalam gambar tu guys, ada seekor makhluk putih, aku boleh cakap putih, tapi dalam bentuk orang kata kelibat yang sangat besar, berada di belakang mereka sekeluarga. Seram sial. Bentuk badan benda tu, dia ada tanduk. Dia pakai macam cawat orang asli tu. And then dia tengah tunjuk kat kamera orang tu. Ya, aku tak tipu, serius. Ada gambar dia ni. So itulah dia guys, cerita yang dikongsikan oleh nenek aku pada malam ni. Tengok gambar ni. Okay guys, untuk cerita yang ini, aku pun tak tahu macam mana nak mula lah. Sebab dua-dua cerita ni Acap sebenarnya lebih kurang kepada pening nak pilih tajuk, nak pilih jiran ke ustaz. Sebab yang dua-dua ni cerita pasal jiran, dua-dua ni ustaz cerita dia. Tapi tak apalah, kita cerita pasal jiran dulu kan. Mungkin ustaz episod yang lain lah. Okay, alright. Seorang ustaz ni, dia ustaz biasa-biasa, bukan ustaz pengamal perubatan, tak. Nama dia Halim, Ustaz Alim. Ustaz Alim ni dia duduk dekat area Kanga Perlis. Dia kata, okay, Cap, Assalamualaikum. Saya ingin berkongsi kisah di mana saya pernah lalui sendiri ketika saya betul-betul duduk dekat sebelah sebuah rumah seorang pawang yang baru sahaja meninggal 2 tahun yang lalu. Okay, menurut Ustaz Alim, tempat kawasan yang dia duduk ni, tempat lepas tu kawasan Jahanam tata bahasa aku. Kawasan yang dia duduk ni adalah sebuah kawasan perkampungan juga, tapi bukan perkampungan yang sangat kampung lah. Kampung yang bercampur dengan taman. Aku pun tak tahu macam mana, tapi mungkin Perlis punya area rumah dia macam tu kan. Kat Melaka tak ada pula nampak macam tu. Ke ada aku yang tak perasan. Okey, lebih kurang macam tu lah. So dia kata dia ni adalah di kawasan-kawasan lane kampung, mana lorong yang ke arah kampung. Okey, dekat rumah tu ataupun kat deret tu guys, dia ada 9 rumah je, which is 4 ke sini, 5 sini. Dia kata macam tu. So dia ni dekat bahagian yang 4 tu. So tak banyak rumah lah. Menurut dia, dekat sebelah tu ada seorang perempuan, nama dia Hajah Siah, tapi dia pawang. Nama Hajah Siah tapi dia pawang. Dia ni merupakan seorang yang mengamalkan ilmu kecantikan dan sebagainya, dan baru sahaja meninggal dunia 2 tahun lepas akibat serangan jantung dekat rumah dia. Dan cara dia mati pun agak tragik sebab mayat dia dijumpai 9 hari selepas kematian dia. Sebab dia ni hidup seorang-seorang, Cap. Dia ni tak bercampur dengan orang. Yalah, siapa nak dekat kan bila orang tahu yang dia ni ada membela itu dan ini. So aku sebagai jiran dia ni ada juga datang jenguk-jenguk dia kadang-kadang, sebab dia dah tua sangat, Cap. Umur dia dalam lingkungan 70 lebih lah. Tapi itulah, mungkin dia ada ilmu dan sebagainya. Dia nampak macam muda je lah, tapi dia dah 70 lebih lah. Aku kenal dia ni, Cap, semenjak aku berumur 14 tahun lagi.
di mana aku berpindah sini dengan mak ayah aku, arwah mak ayah aku, sampai mak ayah aku dah meninggal. Dan aku tinggal dekat sini, aku dah berkahwin, dan aku masih lagi dekat sini. Dia tulis kat situ bahasa Perlis lah, tapi aku cakap dalam bahasa yang orang faham lah kan. Masa 2 tahun pertama pawang tu meninggal, tak ada apa-apa kisah jadi pun. I mean like normal lah, pawang meninggal, orang dah uruskan, dan dia dah dikebumikan dalam keadaan yang sangat-sangat baik dan terurus. Tak ada dalam macam cerita tanah kubur, nak tanam kubur roboh, Tok Adi jatuh, tak ada. Benda tu tak ada, dia kata. Sampailah satu ketiga ni cap, kampung kami ni, kawasan kampung kami ni alami pelbagai gangguan. Ada kisahnya katanya diorang nampak jelmaan nenek ni seolah-olah sedang merayau dekat area kampung tu. Ada yang sampai kena histeria cap. Ada yang nampak dia ni sedang duduk dekat tangga rumah dia setiap kali budak-budak shift malam ni balik. Ini jalan utama untuk van kilang, bas kilang lalu tau. So dia orang nampak nenek dia kat situ, tapi nenek dia tak ada cap. Aku sebagai jiran yang terdekat, aku tak kena apa-apa. Macam mana aku nak percaya? Dan satu malam ni pun tiba cap, di mana waktu tu aku ingat lagi, kejadian ni berlaku pada tahun 2018, ketika aku dengan bini aku pergi ke surau untuk semayang isyak. 8 lebih, 9 lebih macam tu. Dekat rumah kami ada seorang anak kami yang bernama Amir, yang berusia lingkungan 10 tahun pada waktu tu. Dia tinggal seorang dekat rumah sebab dia nak buat kerja sekolah. Dan itu bukan benda yang janggal lah untuk dia, sebab kita orang memang akan tinggalkan dia pun kalau kita orang pergi masjid. Sebab kalau banyak sangat kerja sekolah, dia memang tak boleh nak ikut kita orang lah. Aku dah settle urusan aku kat surau. Aku pun balik. Bila aku sampai kat rumah cap, pintu rumah aku tu terbuka. Aku pun heran, sebab anak aku bukan jenis orang keluar rumah. Dia jenis ikut apa aku cakap. Tapi waktu tu aku angin lah, sebab pintu terbuka macam tu je. Aku pun cepat-cepat naik ke atas, dan aku tengok dekat dalam rumah tu, anak aku tengah buat kerja sekolah. Relax je buat kerja sekolah macam tu. Lepas aku macam, Meh, kenapa ni tak tutup pintu ni? Ayah dah balik ke? Alah, itu Umi lah tadi, dia dah balik, dia tak tutup pintu. Umi awak dah balik ke? Laju. Okey, tak apa. Dah, buat kerja sekolah. Aku pun pelik cap. Bila masa bini aku dekat depan aku. Tapi waktu tu aku macam buat tak tahu je lah. Aku layankan anak aku buat kerja sekolah, dan aku dengar orang tengah melakukan sesuatu dekat dapur lah. Bunyi pinggan, bunyi cawan bergesil dan sebagainya. Bini aku tengah membasuh. Lebih kurang lah kat belakang tu. Lebih kurang 10-15 minit cap, bunyi tu tiba-tiba stop. Meh, pergi tengok Umi kat belakang. Okey ayah. Amir pun bangun dan dia pergi ke dapur. 10 minit juga aku tunggu, Amir tak keluar balik dekat aku. Wah, berat budak ni. Apa dia buat kat belakang? Aku pun bangun dan aku pergi ke dapur cap. Dan bila aku sampai ke dapur cap, kedua-dua mereka tiada dekat situ cap. Uish. Waktu tu aku macam Allah. Amir, Ila nama bini dia. Ila, Amir. Aku pergi ke area ke dapur. Aku tengok pintu dapur tu. Pintu dapur tu tertutup rapat. Aku buka pintu dapur dan aku berjalan dekat area belakang dapur. Tak ada orang cap waktu tu. Dan aku pun berlari ke dalam, and then aku pergi ke atas semula untuk tengok kat ruang tamu. Mana dah tahu dia orang dah masuk tidur ke apa semua. Aku tengok dalam bilik semua dah tak ada. Tak ada orang cap. Waktu tu aku panik gila lah. Aku pun turun ke bawah untuk pergi kat motor aku, untuk aku pergi cari kat keliling kampung lah. Manalah tahu kan kena apa-apa. Dan waktu aku turun ke bawah cap, aku sampai kat motor aku tertoleh ke belah kiri. Aku nampak bini aku tengah berjalan menuju ke rumah pawang tu cap. Seorang diri. Dia berjalan cek. Tapi langkah dia sangat perlahan cap. Ila, aku panggil dia. Aku pun turun motor dan pergi ke arah isteri aku. Dan bila aku berjalan ke arah bini aku dengar ada satu suara panggil aku daripada belakang. Ayah, Umi tak ada lah. Aku terus toleh. Bila aku toleh ke belakang, anak aku sedang keluar daripada bawah rumah kita orang. Dan bila aku toleh ke belakang belah sana, tak ada orang. Umi tak ada.
Umi tak ada pun. Tak apalah, kita naik. Aku dah pelik waktu tu. Aku pun pegang tangan Amir dan kami pun naik ke atas rumah. Bila sampai atas rumah, aku tanya Amir buat apa kat bawah tu? Tak, tadi dekat belakang Umi ajak Amir pergi bawah. Lepas tu dia suruh Amir tunggu sekejap. Masa Amir keluar, dia dah tak ada. Ya. Habis Amir kata Umi tak ada. Ya, Umi tak ada kat situ. Tadi Umi ikut Amir. Soalan ni sekarang, mana bini aku? Bini aku mana? Aku nampak dia berjalan ke arah tempat tu tadi. So waktu tu aku suruh Amir ni buat kerja sekolah, jangan pergi mana-mana. Aku tutup semua pintu rumah aku, and aku pun turun ke bawah and berjalan menuju ke rumah pawang tersebut. Aku berjalan pelan-pelan, Cap. Pelan-pelan. Pada aku jalan pelan-pelan tu, Cap, tiba-tiba aku dengar satu tapak kaki berlari daripada belakang aku, potong aku. Waktu tu laju gila, macam tu. And bila aku toleh, Cap, ke belah kanan, tempat yang benda tu berlari sebelah aku nampak anak aku Amir tu berlari, Cap, laju gila, Cap, menuju ke rumah pawang tersebut. Waktu tu, Cap, aku dengan paniknya kejarlah anak aku. Aku pun Amir, pergi mana Amir? Dia lari, and dia pergi ke arah rumah pawang tu. Rumah pawang tu gelap, Cap. Rumah pawang tu gelap, tak ada orang kat situ. Aku nampak anak aku lari sebelah aku. Aku kejar, and aku tak sedar yang aku sekarang dekat belakang rumah pawang tu. Betul-betul dekat sebelah rumah tu. Aku dah macam, Amir, Allahu Akbar. Dalam hati ni memang nak balik lah, pergi check anak dekat rumah. Tapi kalau lah betul anak aku yang tadi berlari tu, macam mana? Dia kata macam tu. Aku pun usah keliling rumah, tak ada siapa-siapa. Aku pergi kat depan tangga, aku ketuk pintu, berkunci, Cap. Sampailah dekat bawah rumah tu, aku terdengar bunyi macam ni. Aku pun tundukkan kepala aku buka flashlight, kamera handphone aku. Waktu tu, Cap, aku nampak anak aku tengah duduk dekat atas buaian, dekat bawah rumah orang tu. Dekat belakang dia ada seorang wanita yang tengah macam tu, Mat. Waktu tu aku tak fikir banyak. Aku terus masuk dalam ke bawah, and then aku terus angkat Amir tu keluar daripada rumah tu, and aku nak berlari masuk ke rumah aku. And waktu tu memang aku tak fikir banyak dah, Cap. And bila aku keluar daripada bawah rumah tu, ada satu perempuan datang ke arah aku. Abang buat apa kat rumah pawang ni? Sorang-sorang macam ni. Abang cari siapa? Ni anak kita Amir ni, dia main dengan siapa kat belakang ni? Abang, ni elok Amir dengan saya ni, bang. Amir tengah dipimpin oleh bini aku depan mata aku. Aku peluk papan kosong, Cap, waktu tu. Papan lama, aku tengok dekat tangan aku tu, papan lama yang orang kampung, tak macam mana, yang dah ada anak-anak tu. Aku macam, awak nak buat apa dengan papan tu? Allah Akbar. Abang pergi mana ni? Daripada tadi saya cari abang tak balik-balik pun. Ni motor abang dekat depan rumah orang ni, buat apa? Aku lost, Cap. Aku tak tahu nak cakap apa. Waktu tu bini aku pimpin aku keluar daripada rumah tu, balik ke rumah. Bini aku cakap muka aku pucat, lesi gila. Bini aku bagi minum air. Aku tak bercakap langsung malam tu, sampai dia orang kena panggil Aki Enal lah. Nama dia Aki Jenal kot. Aki ni apa, macam ustaz yang lagi tinggi lah kot, tak silap aku lah. Dia panggil orang tu and tolong ubatkan aku. And memang waktu tu aku demam lah, Cap. Aku demam almost seminggu juga untuk pulihkan semangat aku. Dan itulah, guys, kisah yang dikongsikan kepada kita. Kepala otak dia. So apa yang dia nampak tu apa, sial? Dia kat mana, sial, sebenarnya? Yang dia kejar tu bukan anak dia. Papan. Kat rumah tu anak dia. Bini dia kat mana? Betul ke bini dia dah balik dulu? Aku tak faham. Oh my god. So guys, tak tahulah lantak dia lah. Tapi okey lah, dia dapat balik cantik lah tu. Yang tu plot twist tu yang aku tak boleh belah. Motor dia depan rumah orang tu lah.
Kan dia balik rumah, dia kata dia masuk rumah kan, dia dah parking motor, dia nak turun pergi cari anak dia. Tapi bini dia kata motor dia ada dekat depan rumah pawang tu, and dia pun nampak motor dia depan rumah orang tu. Kepala otak dia. So guys, itulah dia guys, 2 cerita yang bagi aku dahsyat. Huish, aku tak boleh brain lah cerita Husin tu. Apa tadi? Apa nama dia? Alim Husin pula. Si Alim. Uish, dah lah dia ustaz, dia pun kena. Bukanlah kata nak bagi nampak ustaz ni tak berdaya, tapi benda-benda macam ni guys, kalau dia dah sekali tutup mata kita kan, jam mungkin lah kan, dia dah memang datang balik-balik masjid, dia parking depan rumah pawang tu. Perempuan yang dia nampak berjalan daripada rumah tu ke rumah, itu bini dia. Betul, bini dia nak balik rumah tu sebab cari dia 2-3 kali tak jumpa. Dia je nampak benda lain. Tak tahulah, lantak lah. Tapi ni cerita orang kan. So guys, Acap harap korang suka kedua-dua kisah jiran ni. Mungkin after this kita boleh buat lagi. Kalau korang ada kisah ataupun korang pernah alami sendiri, duduk dekat sebelah rumah yang kita tahu dia membela pocong or whatever is it, korang boleh share juga dekat Acap, dekat Instagram melalui DM. Jangan lupa juga follow IG Acap, TikTok dan juga semua platform media sosial Acap. Okay, jangan lupa subscribe lah. Yang penting kan, kat sini subscribe. Okay, alright. So kita jumpa di video akan datang guys, InsyaAllah. See you when I see you. Assalamualaikum. Wacau lu. Bye. Antarkan nenek, antarkan nenek.